Assalamualaikum Nur Alis. Orang pertama sokmo-sokmo Nur Alis ni. Zainul Abdul Rahman, Cik Rodia Sharif, Siti Fatimah, Altamis Furqan, Sania Wan Suraya, Zainul Abdul Rahman, Nuria Hasan, Nazaria Hasan Basri. Apa khabar Kak? Halina Kadir, Hairiah Haji Ismail, Linnina Baharum, Rahimah Abdul Rahman. Rahimah Abdul Rahman duduk mana? Nur Jannah Wan Suraya, Akmal Kasah, Nur Alis Maryam Muhammad, Hanisa Syafi'i Alaikumussalam, Zalifa Isha, Raya Ali. Oh, Raya hari-hari Raya ni. Bagus. Aisyah Said, Hamidah Saad, Masliza Bagiran, Nur Mimi Amirani Zahani, Siti Nur Majid, Arba'iyah Saleh, Wan Radiah, Huryanti Wu, Yurnisa Himir, Hamidah Saad. Lock start clear. Okey, bagus. Bukan line clear no? Alhamdulillah cik pernah baca buku apa tu Cik Rodia? Bi'ah Aisyah, Nur Izwana, Azizat, Wapah Azna, Nur Azia Abdul Jalil, Nur Aliza Abdul Aziz, Hanida Mansur, Habibah Rasul, Hajah Safiah, Malia Muslia. Masya Allah, tabarakallah, indahnya nama. Nur Aini Abdul Rahman, Cikgu Suzi, Masya Allah, bagus mencatat nota sokmo. Anis Manis Ahmad, Salmiah Muhammad, Nur Rohayati Hasan, Rohani Abu Bakar, Siti Azmahani Muhammad. Alhamdulillah. Terima kasih Nizahani, Nurhana. Apa tu nama? Ana Ishaq, Azila Muhammad, Khairul Bariyah, Soleha Ismail, Rohana Yusuf. Subhanallah. Alhamdulillah. Suwaibah Abdul Ghani, Ayah Gaus, alhamdulillah. Siti Zuraida Ibrahim. Ya, Siti Zuraida, jom dating live dari Kulim. Buku acik baca seakan buku Latahzan. Kak Habidah Isa, jiranku apa khabar? Syarifah Latifah, Hamisah Cah, Rahimah Ibrahim, Azlina Mahmud, Hajah Norma, Riwayati Sahiran. Masya Allah, orang keke bah. Bagus. Subhanallah. Mama Ya Hashim, Jumaiyah Aman. Ya, Cik Rodiah, bab 97, muka surat 188. Azmina Juliana, Hamidah Dul Wahid, Kamariah Ibrahim. Pukul 7 saya ready untuk TV Al-Hijrah Kak. Farhana Sobri, Aziza Saad, Baizura Badalisha, Zaharah Ramli, lama macam orang datang je. Kamariah Ibrahim, Syamsiah Saleh, Shimarus Suzi Isnin, Aina Ismail, Rusnah Syarif, Syarifah Mansur, Asyah Musa. Pernah dah sebut nama ni? Kak Eni, Badaria Rahman, Suryani Hamzah. Lah, Masya Allah, tak perasan dah lebih 200 orang. Maka kita kena start ya. Saya pagi tadi bersiaran TV Al-Hijrah dalam bilik. Stop. Lepas tu dinding bilik tu sama macam tudung, sebiji warna tudung ni. Tapi dalam Skype kita boleh buat apa tu? Tukar efek background tu kan. Tapi dalam live Facebook saya tak reti. So tadi dah buka dah 8.58 tau, dah buka dah laptop. Alamak, dah buka tab. Alamak, tak nampak pula, dah jadi macam dinding berjalan. Dinding dengan tudung sama. Lepas tu duduk atas birai katil kan, tak ada kursi. Bilik tu nak masuk kursi pun tak boleh. Lepas tu saya pun bawa tab. Sebab ayah tak ada hari ni, dia rasa sihat sikit. Dia minta adik pergi hantar di mana dah, dia buat kerja dia. Lepas tu saya pun cakap kat ustaz, saya nak live dekat ruang tamu. Jadilah ada sofa di belakang saya, tempat bersandar. Dindingnya walaupun dia bukan colour pink sebenarnya, dia colour macam oren-oren sikit. Ni sebelum mak meninggal, tak tahu pasal apa dia suka nak cat lagu tu. Ni bukan wallpaper dia cat.
Rupanya macam masa tu jadi musim dekat Kulim ni. Saya pun tak tahu macam mana. Tak ada apa buat. Jadi okey lah sikit, tak adalah nampak macam dinding bercakap. Jadi sebab ada hitam belakang saya ni, ada bunga-bunga sikit. Okey, Allah, hai bercinta sungguh nak live daripada tempat lain yang bukan rumah kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahumma salli ala Muhammad. Okey, saya tinggalkan handphone saya. Yang tudung-tudung bergerak-gerak ni sebab saya letak kipas tepi saya. Kerana hangat lah, Masya Allah. Hangat tak tahu nak habaq apa. Hai orang Johor, saya ada kuliah di Johor tahu awal bulan 11. Subhanallah, Allahumma salli alaihi wasallam. Okey, Badaria Rahman, background TV Al-Hijrah tadi, background tipu-tipu yang ada dalam komputer live FB tak boleh buat gitu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Suka warna pink lah ramai-ramai orang perempuan ni. Sedondon dengan dinding kan, Razlina Osman. Masya Allah, tabarakallah, Alhamdulillah. Kita mulakan bab 97, Kitab Latahzan Ustazah warna kuning, Kitab Latahzan anda berwarna hijau. Oh, Hanisa Syafi'i tahu Ustazah nak pergi Kelang 31/10. Yelah yang, aduh, kenapa ramai sangat orang rebut 31/10 tu. Mujur orang Kelang dah rebut awal. Okey. Dekat ke Hanisa Syafi'i dengan masjid ke surau, apa nama dia, At-Tahirah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cik Rodia, comel warna pink. Cik Rodia tahu tak, saya berperang daripada semalam. Daripada semalam saya nak pakai tudung ni, dia kena pakai pin kat bawah ni. Bawa daripada KL tu, tudung saya pakai daripada KL tu, Cik Rodia. Tak payah pin, muat-muat muka kan. Lepas tu kita dah bawa, saya kalau balik kampung memang dah bawa baju tudung dah gosok siap. Lepas tu tak teringat lah. Rupanya sejak mak tak ada ni, kami kan duk kemas semua barang mak kan. Lepas tu satu brush pun saya tak jumpa dalam rumah ni. Sudah tudung pink ni dah lah memang nak kena pin. Kalau macam mana bang cari dalam kereta kot lah terselit-selit. Tak ada. Satu peniti pun tak ada. Punyalah bila tak ada orang perempuan dalam rumah. Satu pin lah, pin. Langsung tak jumpa cari. Macam mana besok aku nak live ni, takkan nak pakai tudung semalam. Nak keluar TV pula kan. Kalau setakat Latahzan tak apa. Alhamdulillah, Allah jadikan, Masya Allah, tabarakallah. Adik ipar saya, adik ipar punya, adik ustaz lah punya isterinya kan, patutnya malam tadi dia plan nak balik rumah mak dia. Lepas tu dia tidur kat sini pula. Saya pun dengan muka tak malunya lah ketuk pintu minta ada brush tak. Alhamdulillah boleh bersiaran. Rupanya benda kecil je kan, sahabat-sahabat muslimat, kecil je, tapi bagi orang perempuan benda tu besar. Ustaz kata pakai je lah. Cakap orang lelaki kan, pegang je macam ni. Dia suruh Ustazah bersiaran, pegang je macam ni. Masalahnya cari jarum, benang pun tak jumpa. Allahu Rabbi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bab mana dia? Sorry banyak pula sembangnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Tak payah, sebab sayang dah pakai ni dah. Kenapa? Syok lah tu. Jangan garuk, tengok tu, subhanallah. Tak payah, nak baik memang macam tu. Jangan simpan balik. Simpan balik kat luar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini dengan Latahzan dah macam, minta maaf kalau kat TV tak boleh macam tu. Ustaz patutnya nak ikut ayah dia, nak hantar ayah dia. Lepas tu lagi kayap tu kan macam, ingat tak yang Ustazah minta petua macam-macam tu. Alhamdulillah, subhanallah, ramai orang yang bagi petua macam-macam. Ada yang Ustazah buat, ada yang tidak.
Tapi yang berani duk balik Kulim ni alhamdulillah nampak macam orang semua tak percaya. Adik-beradik ustazah semua macam cepat pula kan ya ustaz sembuh. Lepas tu bila dia nak sembuh benda-benda macam tu kan memang macam gatal lah. Dia sibuk cari mana kayu garuk. Itu ustaz kata jangan garuk, jangan garuk. Garang tak ustazah, jangan garuk. Ni ada jiran saya yang subhanallah selalu bagi nasihat-nasihat kesihatan, Kak Habidah Isa. Saya sibuk nak garuk. Tinggal kayu garuk kat luar. Masya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. 97. Baru masuk tajuk. Jangan bersedih kerana anda berbeza dengan orang lain. Jangan bersedih kerana anda berbeza dengan orang lain. Subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nama dia apa ni? Dr. James Gordon Gilkey. Gilkey. Mengatakan, aduh pagi nak tergelak dah. Permasalahan ingin menjadi diri sendiri adalah sesuatu yang sudah tua. Sorry ya sahabat-sahabat, ustaz tak tahu saya bawa lari. Saya letak tab saya atas bangku. Belakang tab ni ada beg saya yang keras tu, untuk letak beg-beg kitab, untuk letak kitab-kitab saya. Lepas tu saya sandar kat sini. So dia buka pintu, dia terkejut saya tengah live kat sini. Doakan jangan ada jiran ketuk pintu ke nak hantar apa benda untuk ayah kan. Jenuh nak keluar balik sekejap lagi. Baru lega sikit. Duk live semalam dekat dalam store tu. Aduh, hangat sungguh-sungguh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kan Aina Ismail memang bapak saya pun pesan. Subhanallah, saya sebelum datang musafir ke sini, saya bawa ustaz jumpa bapak saya. Saya percaya sahabat-sahabat, biarlah kita ambil ubat hospital, doktor, apa benda, semua itu adalah ikhtiar. Lepas tu petua-petua termasuklah yang janda kahwin teruna. Kawan kami, anak murid datang ke rumah. Ustazah, manalah tahu betul ikhtiar ustazah. Mana tahu saya nak minta izin nak sembuh ustaz. Okey, alhamdulillah. Tapi ustazah tetap juga sebelum gerak ke Kulim, ustazah bawa, ustazah cakap dengan ustaz, kan dah jumpa bapak pagi tadi. Tak apa bang, sebelum kita gerak kita jumpa bapak jap. Lepas tu bapak kata dah tadi dah jumpa, kenapa naik ni balik? Pak tolong pak doa insya-Allah kan, baca ayat sikit sembuh hembus dekat tempat kayap tu. Alhamdulillah Allah izinkan. Kita percaya sahabat-sahabat, ibu ayah ni ada barakahnya yang tersendiri. Minta doa. Baca Fatihah je. Baca je apa yang tahu. Jangan pernah memperlekehkan mak ayah anda. Alah ustazah setakat nak embus je tak payahlah. Allahu Akbar, jangan. Ubat-ubat hospital ustazah amal, alhamdulillah, syukur. Tapi jangan pernah pak doa ya, insya-Allah abang sihat. Ni niat pun baik nak ziarah ayah, ustaz tak sihat. Macam tu. Sahabat-sahabat, tapi janganlah kata sebab bapak sembuh hari tu lah. Kita pun tak tahu mana yang serasi. Alhamdulillah Allah izinkan. Semoga ia tidak berulang. Okey, setelah kita menyebut dengan makhraj yang tak betul tentang nama Pak Penakan. Pak Penakan Kak Salina Salihuddin lah pula. Okey, permasalahan ingin menjadi diri sendiri adalah sesuatu yang sudah tua, setua sejarah dan sangat umum sekali, seperti kehidupan manusia. Seperti kehidupan manusia. Seperti halnya permasalahan ingin tidak menjadi diri sendiri. Ada orang yang rasa macam tak naklah jadi diri sendiri. Sahabat-sahabat, sebab tu Ustazah kata la tahzan, kita dah berukhuwah. Semoga ada ramai sahabat-sahabat close group muslimat demi ummah kerana Allah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita dah sembang macam adik-beradik. Ustazah kagum dengan ukhuwah yang terbina. Contohnya sahabat kita Kak Yanti Hamid semalam operation kan, Masya Allah, tim khidmat Ustazah Zai, Ustazah duduk dekat utara ni, bergenang-genang air mata tengok. Mereka tahu Ustazah tak ada. Jadi mereka ni macam tahulah. Sebab Ustazah, bayangkan Ustazah sebagai mak kan, sahabat-sahabat dirahmati Allah, anak sakit. Tiba-tiba kita ada urusan lah dengan Ustaz, cakap kita kena balik minggu ni juga, minggu depan awak tak boleh bla bla bla. Alamak, kalau ikutkan anak masuk hospital, kita tak nak lah tak ada di sisi, ibarat macam tu lah. Tapi subhanallah, tim khidmat, ukhuwah demi ummah kerana Allah kan, dari utara sanggup naik ETS pagi, balik semula balik hari, semata-mata nak bagi semangat ni. Yang di KL ada, walaupun Ustazah tak ada, mereka boleh bercantum. Zan Aizan pula dari Kuantan, walaupun ada kerja, sempatkan. Allah permudahkan, nampak semua Masya Allah.
Sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, bila kita dah berukhuwah sampai ke tahap itu, hari-hari la tahzan sudah 97 bahkan lebih pertemuan. Sebab satu bab kadang-kadang ada 3-4 pertemuan kan kita. So kita dah bertemu lebih 100 hari untuk menekuni la tahzan. Ustazah dah tak mampu dah nak berlakon-berlakon dengan anda. Okay? Inilah Ustazah. Okay? Jadilah diri anda sendiri. Jadilah diri kita. Sahabat-sahabat, kecuali kalau kita jumpa sekali-sekala terlibat dengan protokol itu dan ini kan. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Betul, tengok ke ayah Gaus. Masya Allah, ukhuwah indah. Masya Allah, tabarakallah. Semoga kita dipandang Allah sepertinya cemburunya Abu Sufyan. Ustazah dah sebut ke belum dalam la tahzan, tak ingat. Abu Sufyan sebelum Islamnya, dia sangat cemburu dengan persahabatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya. Masya Allah, menantu Mek Hafsah meninggal semalam ya, Ummu Redha. Kita doakan insya Allah syurga tempatnya, mudah-mudahan, amin. Okey, muslimat dirahmati Allah, terima kasih yang bagi makluman itu. Allahu Rabbi. Mek Hafsah selalu ada dalam kuliah kita. Baik. Kita tengok, jadi diri sendiri. Sahabat-sahabat, kita akan bahagia. Tetapi kita tahu yang mana perlu diteruskan, yang mana tidak. Okay? Ini juga menjadi sumber yang banyak menimbulkan permasalahan psikologi. Akan timbul banyak permasalahan apabila sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita tak menjadi diri sendiri kerana di sana tidak ada kejujuran. Di sana tidak ada kejujuran. Kan? Selama mana hang nak bohong? Cuba tengok hubungan suami isteri. Kita nak bohong tahu ke mana? Lagi-lagi kalau kita kata, inilah suami saya sampai ke akhir hayat. Jangan doakan pengantin semoga berbahagia sampai ke anak cucu. Jangan. Lepas bercucu pun kita nak bahagia. Anda jangan terkejut, bukan sedikit kes dekat pejabat agama yang melaporkan dalam usia warga emas nak menuntut cerai isterinya. Dalam warga emas pergi ke pejabat agama nak melafazkan cerai. Okay? Jangan berdoa sampai dapat ke anak cucu. Kita nak kita bersama-sama. Kalaulah ketika hidup ni diijab kabulkan, adalah pelaminan indah, sampai ke dalam syurga kita nak bersanding lagi, nak bersama-sama lagi, nak serumah sebilik lagi. Bahkan kita sama-sama boleh bersembang-sembang dengan Nabi. Allahu Akbar, melihat wajahnya Rabbul Izzati. Amin ya Rabbal Alamin. Ini yang kita nak. Okay, sahabat-sahabat. Jadi kalau masa bercinta, boleh lagi lah tak jadi diri kita. Mentang-mentang nak pergi dating, sahabat-sahabat, wah, tiba-tiba yang tak syakruhan pun jadi syakruhan sekali. Tiba-tiba yang tak berapa nak, apa kalau heroin kan, sahabat-sahabat. Tiba-tiba dia nak bertukar jadi. Bolehlah setakat kau nak dating 3-4 jam, kau menjadi diri yang bukan diri kau sebenar. Tapi bila kau nak hidup bersama-sama, itulah keluar segala true color. So bercinta yang diredai Allah bukan bercinta sebelum kahwin, tetapi bercinta selepas kahwin. Kenapa sebelum kahwin tu beria-beria konon keluar, Ustazah nak kenal-kenal keluar? Hang takkan kenai sungguh sebenarnya. Jangan duk muhong lah. Jangan duk muhong. Nak dating-dating tu untuk berkenalan, tidak akan kenal. Makna kenal? Kenal itu orang Melayu kata nak kenal hati budi dia. Kalau berdating-dating sebelum halal, sahabat, bukan kenal hati budi tau. Dia kenal body sahaja. Dia kenal body sahaja, faham? Saya tak suka lah Ustazah. Cabi sangat badan dia, saya tak nak. Ada orang yang, ya aku tak nak perempuan tu kurus sangat. Kan? Aku tak mau. Dia hanya kenal body. Tapi bila bercinta selepas kahwin, sahabat-sahabat dirahmati Allah, dia betul-betul mengenal hati budi. Bukan body lagi dah, sahabat-sahabat. Minta maaf sebut body tu memang kompom-kompom kenal dah. Tapi budi, bini aku ni kuat merajuk rupanya. Laki aku ni tak boleh silap tang tu rupanya. Kita baru kenal, sahabat-sahabat. Jadi, jujurlah pada diri. Kau boleh bohong orang lain, tapi kau tak boleh bohong diri kau sendiri. Dan kau tak boleh bohong Tuhan yang melihat kau sampai ke dasar hati. Ini kena pegang. Jadi sahabat-sahabat, indah, bahagia menjadi orang yang jujur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Siapa yang diuji COVID tu? Siapa namanya? Nurziah Allahumma salli. Sebab saya tak nampak mesej-mesej yang di atas tu. Siapa saja sahabat-sahabat
yang diuji dengan COVID ataupun sakit-sakit lainnya, keberkatan kita bersama pada pagi ini. Kita berdoa, insya-Allah sahabat-sahabat dirahmati Allah, insya-Allah. Insya-Allah sahabat-sahabat kita diberi kesembuhan, yang Allah hindarkan sehingga ke hari ini daripada wabak itu. Allah pelihara kita daripada jangkitan wabak ini. InsyaAllah yang sakit, positifkan minda. Allah sayang kita, Allah uji kita, maka jangan lemau. Jangan kenapa aku, serahkan balik kepada Allah. InsyaAllah. Baik ke, buruk ke, qaddar Allah. Inilah kehendaknya Allah. Takdirnya Allah. Betul Nur Alis, jujurlah pada diri sendiri dan pada Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih mengetahui siapa kita. Kita takkan selesa, takkan rasa bahagia selagi mana kita nak berlakon-berlakon tak jadi diri kita. Sahabat-sahabat, sebab tajuk yang kita nak fokus kerana anda berbeza dengan orang lain. Ustazah Zai tak mungkin sama dengan Cik Lian Ibrahim, tak mungkin sama dengan Aina Ismail, tak mungkin sama dengan Tuntat, tak mungkin sama dengan Zawiyah Awi. Semua ni termasuk Salwa Muhammad Arif, Eliza Zaini, Aniza Aznis, anda semua ada kebaikan, kelebihan masing-masing. Itu yang Ustazah macam tamak nak berkenalan dengan anda ni. Apa baiknya Kak Salwa ni? Mesti nak jadi macam dia yang baik tu. Masya Allah, ya kita akui ada keburukannya, tapi bukan keburukan itu yang kita nak cari. Buat apa kita nak gali cari keburukan orang? Sahabat-sahabat, sebab kita sendiri kalau benda tu buruk, kita tak nak benda tu lekat pada diri kita. Masya Allah, malam tadi Ustazah dijemput oleh Puan Sri Diah. Sahabat-sahabat, mereka mengumpulkan ahli, sahabat-sahabat dirahmati Allah, untuk menulis buku, 12 buku, satu set 12 buku bertajuk Legasi Abah. Adakah penulis-penulisnya dekat sini? Ramai, lebih 400 orang yang menulis. Satu buku untuk beberapa cerita lah. Contohnya Aina Ismail, Siti Ajah, Nur Alis menulis tentang abah, ayah, daddy, papa, walid masing-masing. Tak sangka untuk legasi abah yang ke-8 kot Ustazah punya tu, Ustazah menjadi penulis tamu. So dia pujuk Ustazah untuk Ustazah boleh jadi penulis tamu. Okeylah kalau setakat berapa muka surat tu Ustazah tulis tentang bapa Ustazah. Kemudian semalam dia bercerita, Ustazah sangat sokong bila dia kata, sebab buku tu kalau Ustazah dah masuk dalam Facebook, sahabat-sahabat, buku tu muka depan, ke-12 buku tu muka depannya adalah separuh muka lelaki seorang ayah. Muka lelaki. Jadi ada orang tanya, kenapa kulit buku ni semuanya muka separuh muka orang lelaki? Kenapa tak tunjuk semua wajah? Jawapan yang paling indah. Kita kena kenal. Bagus idea dia ni. Jawapan dia kata, bapa kita adalah seorang lelaki yang kita pernah nampak ada sisi buruknya. Tetapi dalam sisi buruk tu pasti ada banyak kebaikannya. So semua manusia ada dua, dibelah, ada baik, ada buruk. Yang kita paparkan di kulit buku, insya-Allah sisi baiknya. Semua orang bercerita tentang kebaikan abah, apa yang dia nak tiru daripada bapa dia. Itulah juga yang Ustazah menulis daripada hati. Ya Allah, yang aku tulis ni, inilah saksi nanti di hadapan Allah bahawa bapa aku ni layak syurga. Kita tak nafi bapa kita ni ada kesalahan, ada dosa. So sebagai anak soleh, pohonkan ampun untuk orang tuanya sampai kita pula menemui kematian. Subhanallah, muslimin muslimat dirahmati Allah. Dan cerita-cerita dalam tu sudah pasti datang daripada hati seorang anak. Kan sahabat-sahabat, sebab tu Ustazah suka juga mengumpulkan cerita-cerita kisah benar. Kan Ustazah tak pandai untuk bercerita tentang benda yang kita belum pernah lalui, sahabat-sahabat, sebab kesahihannya tu belum terbukti lagi. Tapi kalau kita pernah lalui, kita bersahabat, contoh dengan sahabat-sahabat Ustazah, dah pernah jumpa ke Hamidah Saad sekali, Siti Zuraidah Ibrahim, dah lama dah jumpa Ustazah dalam kuliah. Kita tahu semua orang ada sisi baik, ada sisi buruknya. Masya Allah, bila kita fokus, aku nak jumpa dia ni, nak kenal dia ni, nak kawan dia ni, kerana kebaikannya dia tu, sahabat-sahabat, hanya kita berhati-hati dengan keburukannya, anda akan jadi manusia yang super tenang dalam hidup. Percayalah. Masya Allah, tabarakallah. Baik. Yang lain mengatakan, anda dalam penciptaan ini adalah sesuatu yang lain, yang tidak seorang pun menyerupai anda. Dan sebaliknya, anda juga tidak menyerupai seorang pun.
Sebab zat sang pencipta telah membezakan masing-masing di antara makhluk. Cuba akui sahabat, kita penat kalau kita nak jadi macam dia. Ustazah, bagusnya lah kalau saya pandai ceramah macam ustazah, contoh. Takkan boleh kalau kita sahabat-sahabat hanya bagusnya lah. Ustazah pula kata, apa sangatlah aku boleh berceramah ni. Seronoknya kalau aku jadi macam apa? Nuriha Maddin. Nuriha Maddin pandai buat apa? Contoh Nuriha Maddin pandai menjahit. Ustazah tak kerti menjahit, sahabat-sahabat. Kan nama je perempuan. Tak kerti menjahit. Kan siapa kat saya pandai menjahit? Subhanallah. Jadi kan sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, kita nak sebut, kita selalu cakap nak jadi macam orang tu, nak jadi macam orang tu. Tak salah. Tapi kita takkan jadi dia. Kita tiru je baik dia, tapi kita takkan jadi dia. Oh lolo macam anda lah. Fazura jual tudung, beli tudung Fazura. Sahabat-sahabat, semua nak jadi macam tu. Lepas tu stres. Saya dah beli 5 helai dah, dia buat promosi 5 free 1. Beli 5 percuma 1. Tahu Ustazah, saya dah pakai ke 6 tudung, semua colour ada. Penat saya berdiri depan cermin. Tak jadi Fazura pun muka saya ni. Dah memanglah kau takkan jadi Fazura. Dia pula yang makin laku tudung dia. Sahabat-sahabat, yang kau duk beli tu, marah pula Fazura kan. Tak salah, tapi tolong jangan kata aku akan jadi dia. Laki pun jadi stres sekali, bang. Nampak tak bang? Jadi Fazura ke tak bang? Ya Allah, Fazura pula bini aku ni, aku bukan kahwin dengan Fazura. Stres suami kita, sahabat. Jadi kita yang selalu macam, nak jadi macam dia, nak jadi macam dia. Sahabat-sahabat, apa yang kita nak tiru sebenarnya? Apa yang kita nak ambil, apa yang kita nak pinjam daripada orang tu, semangat dia, kekuatan dia. Macam mana dia dengan jual tudung je boleh kaya raya ni? Bukan kita dengki, bukan kita nak menjatuhkan dia. Cuba mendekati macam mana. Macam mana cara marketing dia, macam mana design yang dia buat ni. Sahabat, kita akan bersaing secara sihat. Tapi kalau mana, tengok cermin aku tumbuk cermin ni tak bertukar jadi Fazura pun muka aku ni. Dah memang kompom lah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Betul Mazni Ahmad. Pandai jahit kain batik. Pandailah juga tu Kak Ani Nuraini Abdul Rahman. Masya Allah, tabarakallah. Okey, semakin tua semakin sayang. Betul, wah sweetnya siapa tu? Masya Allah. Hari ni birthday Kak Ayah Gaus ke? Subhanallah. Happy birthday Kak Ayah. Allah selamatkan Kak Ayah Gaus daripada dunia sampai akhirat. Sahabat-sahabat, selamat berkenalan dengan Kak Ayah Gaus kita ni. Masya Allah, tegar. 3 kali seminggu kan Kak Ayah pergi dialisis. Kan dia boleh bawa kuliah-kuliah ustazah ni sambil dia terbaring cuci darah dekat klinik untuk dia punya rawatan dialisis ni, sahabat-sahabat. Allah ustazah kata, kalau ya Allah, kalau orang yang macam tu pun boleh istiqamah. Anda tak pernah tak nampak nama Kak Ayah dalam kuliah kan? Sedangkan masa dia dengan kuliah tu kadang dia tengah terbaring, cuci darah dia. Tapi suami pula sweetnya, sentiasa berada di sisi. Kan ustazah pernah pergi rumah dia hantar barang kan, sahabat-sahabat. Suami dia pula yang ambil gambar dengan ustazah. Ni ya Allah, sportingnya suami. Ustazah, Kak Ayah kalau dengan kuliah ustazah selalu abang duk dengar sekali. Masya Allah, tabarakallah, tumpang bahagia. Tu kita takkan jadi Kak Ayah. Kita takkan jadi Kak Ayah dan suaminya, sahabat-sahabat. Kita nak tiru apa? Tiru semangat dia. Ya Allah, aku ni sihat walafiat, tak nak aku kena dialisis seumur hidup. Duduk kat rumah macam-macam alasan aku. Sekejap dengar, sekejap ada, sekejap tak ada. Macam cok fash dah aku ni. Mohon terasa. Sekian dimaklumkan. Okey. Dia tak nak ramai pula yang terasa nanti kan. Ikhlas, sayang-sayang sekalian. Jangan marah ustazah. Kang left pula dah. Okey, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Lail ayat 4. Inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya usaha kamu memang berbeza-beza. Maksudnya kita punya kekuatan tersendiri. Takkan orang macam sahabat kita Kak Ayah dah dialisis 3 kali seminggu nak pi angkat berat pula. Kan sahabat-sahabat, kalau dia duk mengadu ustazah, akak Masya Allah, Kak Ayah tak apa ya, ustazah ceritakan ni untuk apa sahabat-sahabat dirahmati Allah kagum. Masa bila? Masa puasa apa Kak Ayah? Puasa apa? Saya rasa mungkin puasa Zulhijjah kot.
ke puasa Isnin Khamis gitulah. Dulu Kak Ayah tak larat Ustazah, yelah Kak Ayah dialisis kan. Sekarang ni Ustazah bukan ke khatam Quran Ramadan tak silap, tapi dia meluah dekat Ustazah tu sejak konsisten istiqamah dengan majlis ilmu. Ramadan tahun ni tarawih penuh, lepas Ramadan puasa Syawal kot tak silap dia buat bersama-sama dengan suaminya. Masya Allah Ustazah, bukan akak nak cerita apa, tapi dulu tanpa ilmu akak tak buat semua tu. Bahkan kalau buat dulu-dulu tengah muda-muda tu, Masya Allah mesti kan Ustazah. Sekarang ni kita dah dialisis, suami pun dah tua, tapi kesan ilmu tu larat je buat, subhanallah. Masya Allah sahabat-sahabat, ini yang saya kagum dengan anda. Tengok tak masa-masa hari ni Kak Ayah dapat wish birthday yang sangat banyak. Allahu Akbar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih Salma Syahrum. Subhanallah. Angelo Batero telah menulis 30 buah buku dan ribuan artikel tentang mendidik anak. Katanya, tidak ada orang yang paling menderita melebihi orang yang tumbuh tidak menjadi dirinya sendiri. Tu dia. Tokoh-tokoh dunia sahabat, tidak ada orang yang paling menderita. Kita of course tak nak jadi orang yang menderita. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tidak ada orang yang paling menderita melebihi orang yang tumbuh tidak menjadi dirinya sendiri. Selagi mana anda hidup tidak menjadi diri anda sendiri, sebab diri anda ada kelebihan-kelebihan tertentu yang Allah berikan kepada anda, anda akan menderita. Maksudnya sahabat-sahabat dirahmati Allah, tolong gali dan cari. Jangan merendah diri sampai saya tak boleh Ustazah duduk dalam grup Latahzan tu. Grup Latahzan tu semua kluster kayangan. Allah, kayangan tang mana sahabat-sahabat dirahmati Allah? Awang-awangan je semua kita. Awang-awangan je. Belum pasti lagi sahabat-sahabat. Tu Ustazah yang datang kuliah Ustazah tu semua kereta-kereta besar. Allah, Ustazah memulakan sahabat-sahabat dirahmati Allah naik turun bas. Ni berpeluh-peluh belengah ni. Peduli apa aku, dia orang duk main kereta besar ke kereta kecil ke. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, pernah satu kuliah Ustazah kena tukar 3 kali bas. Ya Allah, kelas pukul 3 petang, pukul 12, 11.30, 12 dah keluar sebab kita dah tahu dah jadual. Kalau bas hijau tu 3 jam sekali je. Kalau aku terlepas ni memang aku tak mengajar. Usaha. Tu dia pergi sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ni tu orang nak dengar ceramah aku ni. Ya Allah, kereta besar-besar. Memang ada rasa rendah diri ni kadang. Bismillahirrahmanirrahim. Tuhan, bukan kerana mereka, kereta mereka ke apa, aku nak sampaikan ilmu Engkau ya Allah. Jadi diri kita, kita nak skema-skema. Contoh Ustazah kan, Ustazah suka siapa? Ramai Ustazah suka penceramah itu. Allah, bestnya lah kalau dapat berceramah lembut, gemalai, lemah gitu kan sahabat-sahabat. Boleh berlakon-berlakon sekejap, tapi tak boleh dah nak tiru-tiru. Jadilah diri anda sahabat-sahabat, anda tidak akan menderita. Inilah contoh, sebab tu bila Ustazah baca dalam kitab Latahzan ni, baca teranggut, senyum sendiri. Ya Allah, betul dah 40 lebih tahun aku hidup ni, tak ada yang tak betul dah apa yang Latahzan cakap ni. Masya Allah, betul kan? Siapa tulis? Allah tu, Allah kan, tumbuh tidak menjadi jasadnya sendiri dan tidak menjadi fikirannya sendiri, anda akan menderita. Siapa Ustazah yang menderita tu? Bila anda tumbuh tidak menjadi diri anda sendiri, bila anda tumbuh tidak menjadi jasad anda sendiri dan tidak menjadi fikiran sendiri. Fikiran kita ni macam dah kena kontrol dengan satu makhluk lain, satu kuasa lain. Payah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadilah diri kita. Sahabat-sahabat, besar kecil aku yang berlengah kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Itulah nak buat macam mana kereta besar naik di akhirat nanti. Ya, kita semua serupa ya Allah. Allah yang cakap, yang membezakan hanyalah taqwa. Indah sahabat-sahabat. Jangan kita merasa, kadang-kadang perasaan kita je. Ada ke orang yang, saya tak boleh lah Ustazah kawan dengan orang kaya-kaya ni, depa ni semua tak tahulah. Yelah, kita datang dengan kereta kecil. Sahabat, sebenarnya kita merendah diri tak kena gaya. Kita belum berkawan lagi dengan mereka, kita dah cakap macam tu. Cuba anda berkawan dengan mereka. Anda berkawan. Ya Allah Ustazah, perasaan saya je. Itu dah memang cara hidup dia kan Ustazah. Dia pun nak pakai tudung harga RM300. Tak adalah riak sebenarnya. Itu dah memang cara hidup dia. Memanglah tak sama dengan saya
Ustazah. Gaji dia apa sebulan 30,000 kot. Logik lah. Semalam ada orang marah sungguh, artis bawa anak dia tak nak bercampak dengan orang ramai-ramai, sewalah helikopter peribadi. Allah, sahabat-sahabat, komen-komen tu tak larat nak tengok, berpinar mata berpuluh ribu. Kena kecam teruk. Kau boleh lah gaya raya nak bawa anak bercuti. Sebenarnya masa kita nak komen tu, kita ada iri dan dengki, jujur pada diri, ataupun sahabat-sahabat kita sakit hati tengok sharing dia. Sharing tu dia buat dekat wall dia, suka hati dia lah kan sahabat. Mungkin helikopter peribadi tu memang cara hidup dia, kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi kita sebagai orang yang biasa menaiki kereta kancil sendiri, aku punya. Bukan aku sewa kat orang, aku punya. Nak jadi apa pun aku punya, sahabat-sahabat. Allah izinkan selamat, sihat. Jangan kita mengkelas-kelaskan. Kita tak boleh kawan dengan orang macam tu. Kita kawan. Sebab tu paling saya bersyukur, saya bertemu sahabat-sahabat dirahmati Allah di masjid. Masjid tempat bersatunya siapa sahaja. Sebab tujuan kita ke masjid, masjid maksudnya dalam bahasa Arab tempat sujud. Orang yang sujud adalah orang yang menundukkan hatinya kepada Allah. Dia tak pandang lain, pandangannya Allah. Biar pilih dalam deretan kereta yang parking depan masjid tu, kereta aku paling kecil. Hatta kereta, basikal kita kena angkat dengan guard ustazah. Kenapa? Sini tempat, bukan tempat parking basikal. Sini tempat parking kereta. Kereta besar-besar terasa. Saya ustazah, Kak sepatutnya Kak tak boleh terasa basikal Kak kena hangkut dengan guard letak dekat bawah bangsal itu. Tak boleh terasa. Lepas tu terasa lah ustazah, mentang-mentang orang lain semua kereta. Cuba sebelum terasa tu tanya diri dulu, ini tempat parking kereta ke tempat parking basikal? Guard saya angkat akak tu. Orang pakai kereta besar, bukan MPV segaja, MPABCD 2Z tu ada tu Kak. Mereka nak reverse nanti, mereka reverse ke reserve? Reverse mereka tak nampak basikal akak kat belakang, nanti kena langgak nanti. Akak nak beli basikal, kena kerja bertahun-tahun baru beli basikal. Mereka yang langgar tu, Masya Allah, mereka tak nampak kan? Jadi guard tu bukan nak mengkluster-klusterkan. Sayang kat akak, tapi dia punya terasa tu sampai tak datang masjid dah. Tak nak datang masjid tu. Guard dia membeza-bezakan orang datang dengan basikal, datang dengan kereta. Sebenarnya sahabat, diri kita, Allahu Rabbi. Sebab apa Ustaz cerita? Syuk, jangan cakap kat orang tau. Sebab dulu pun Ustazah macam tu juga. Allah, segannya lah. Ingat lagi kan, jiran-jiran. Ni ada jiran Ustazah ni. Okay, sahabat-sahabat, masa dulu-dulu kan, Ustazah duk sebut, Ustazah jom kita pergi jalan-jalan, kita round the world. Round the world tu maknanya belum kita sibuk ceramah sana sini lagi, mereka nak bawa kami pergi utara. Berjalanlah, singgah kat Perak, singgah dekat Kedah, macam tu kan. Banyaklah lalu dekat Greek, maknanya kami pergi Terengganu, Kelantan, dengan sahabat-sahabat. Masa tu kita orang paling muda sekali. Pokcik-pokcik tu, pokcik-pokcik pencen yang kuat lagi. Ajak, boleh ke kita ni? Mana depa tu ustaz selalu cakap yang orang ada duit ni senang je kan. Rasa nak pergi sana pergi, rasa nak pergi sini pergi. Tu kenapa bang? Dia kata nak bawa kita pergi tempat ni je, tiba-tiba dia pergi tempat tu, tempat tot. Sahabat, last kali kami naik Gunung Jerai. Gunung Jerai, depa lah yang booking resort tu untuk kami semua kan. Naik Gunung Jerai. Masalahnya depa dah sampai dah dari tadi. Kereta besar semua sahabat-sahabat. Kami duk tercorot. Ustaz kat mana tak nampak lagi ni? Kami naik kereta kancil buruk. Ya Allah, saya ni sahabat-sahabat habis segala ayat Quran baca. Pertama kali tu saya naik Gunung Jerai. Ya Allah bang, kenapa lah bang ikut orang macam ni? Kereta kita ni semput ni bang, tak boleh naik atas. Mereka dah duk naik check in dah. Kami duk terhegeh-hegeh lagi kat belakang. Masa tu bukan ada Waze apa segala. Maunya tak sesat mencari mana resort paling mahal dia ambil kat situ kan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Dah kita pergi sesat-sesat ke mana. Lepas tu cakap Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi Masya Allah, dia pun tak pernah memperlekehkan, tak pernah mengatakan semput kereta bla bla, tak pernah. Alah biasalah tu Ustaz, kan kami ni enjin macam mana ni je. Kita nak kata ya Allah Tuhan, bagusnya kan kalau kita berkawan semata-mata untuk menundukkan hati kita, memandang rezekinya orang pergi masjid duk kayu basikal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Baik, muslimat dirahmati Allah, kita pergi lagi. Mana tadi? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman pula dalam surah Ar-Ra'd. Masya Allah, banyak rupanya bab ni. Saya duk baca semalam. Okey. Dalam surah Ar-Ra'd, kita laju sikit.
anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun biqadariha. Allah telah menurunkan air hujan dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya. Allah tahu turun hujan daripada langit, mana yang pergi kat gunung, celah-celah jadi air terjun, jadi air sungai, bahkan duduk dekat takungan-takungan kecil, lopak-lopak tanah. Air tu Masya Allah, mungkin pada kita secoet je air, tapi ada burung yang singgah, itu menjadi rezekinya burung. Allah tahu kenapa kita rezekinya sedemikian, Allah atur yang tu rezekinya sedemikian. Jangan pernah berdendam, berdengki dengan rezekinya orang lain. Faham? Ayat lagi. Subhanallah, setiap orang memiliki sifat, watak serta potensinya sendiri. Maka dari itu boleh seseorang melebur ke dalam kepribadian orang lain. Tidak boleh seseorang melebur ke dalam kepribadian orang lain. Sahabat, kalau kita duduk dalam keadaan macam ni, kancil pun sampai juga kan ke Amidah Saat. Yang penting nawaitunya, subhanallah. Saat mengiring unta dan Saat mampu mengendalikannya, namun tidak demikian caranya wahai Saat dalam mengiring unta. Ada syair-syair yang dituliskan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kalau tak betul cara, kita belajar daripada orang yang mengetahui caranya. Allahumma salli ala sallim. Ya betul, Rabi'atul Adawiyah Haji Romli, kita tahu kita pakai kancil, kita tahu nak isi minyak banyak mana. Anda tak pernah hina sahabat-sahabat dirahmati Allah. Bahkan orang yang tidak berkenderaan, bapa saya membesarkan kami adik-beradik, tak pernah berkereta, tak pernah naik motor, naik turun bas sahaja. Ya ke Ustazah, bapa Ustazah tak pernah berkereta, tak pernah. Kan sahabat-sahabat, bukan miskin selama-lamanya, bukan. Lama-lama adalah ekonomi tambah sikit kan. Tapi tak ada kereta, tak ada motor. Bapa saya reti bawa basikal je. Nak tahu sebab apa? Sebab bapa saya takut. Mak saya kata mujur tak turun kepada anak-anak. Anak-anak yang perempuan pun berani ambil lesen kereta. Bapak saya takut. Bapak saya kata kalau naik motor aku nampak sebelah kanan muka bini, sebelah kiri muka anak. Masya Allah, sweet tak sahabat-sahabat kan? Itu kita percaya egonya seorang lelaki saja, sahabat-sahabat. Tapi bila kawan-kawan tanya, pasal apa kau tak nak ambil lesen motor kereta ni? Aku tak boleh, aku nampak belah kanan muka bini aku, belah kiri muka anak aku. Nanti aku tak fokus pada jalan. Sebenarnya bapak saya memang takut. Takut tu bukan kita nak memperlekehkan. Dia adalah mungkin kan kenangan-kenangan dulu yang menyebabkan tak pernah kami naik turun bas, beli baju-baju sekolah semua. Naik bas, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Masya Allah, sekarang bapak saya tinggal bersandar je dekat belakang. Jadi bos besar, anak-anak dia bawa ke sana sini. Masya Allah, sekarang saya balik KL kan, saya balik Kulim kan. Adik-beradik saya semua ada dekat. Mereka berjimba-jimba. Tak tahu dia orang ada ke tidak ni. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Berjimba-jimba, bukan dekat hotel, jauh saja sebab anak-anak dah lama tak ni. Rupanya adik saya kata pernah bawa bapak saya ke hotel tamu KL. Bapak pun cakap kalau nak bawa bapak pergi mana-mana tak payah jauh-jauh. Bapak selesa kat sini, senang semua ada. Jadi adik saya teringatlah dulu-dulu bapak saya pernah cakap macam tu. So dia booking hotel dekat hotel tamu KL, nak bawa anak-anak mandi kolam je, dah lama terperap sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi dekat Kampung Baru. Jadi abang saya yang duk buat kambing ayam perap tu pun pilah dekat hotel yang sama. Jealous tengok dia kongsi dekat family group. Ustazah duduk dekat sini. Tak apa, tak kisah. Bukan mesti jauh, bukan mesti, sebab kita sama-sama nak jaga kan sahabat-sahabat. Kalau pergi yang jauh, betul lah dia berfikir kan, pergi yang jauh kita tak tahu nanti nak singgah R&R, anak-anak kita semua macam mana nak pergi holiday ni. Asalkan family dapat bertemu, Masya Allah, tabarakallah, indah. Sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, kita kadang-kadang bila tahu, best ni Ustazah, dia setahun sekali pergi London, pergi Turki, pergi ni. Itu biar pilah dia. Kita pun pergi juga kan kat KL ni, kita pergi coket masuk Maidin. Shopping lah banyak mana pun. Plastik Maidin tak apa, tapi nanti bawa lah paper bag yang anak-anak murid orang kaya. Ustazah kan selalu orang kaya bagi paper bag. Masa Ustazah nak datang sini, sahabat-sahabat, anak buah Ustazah, Umi, happy wedding anniversary. Lambat lagi lah Umi punya wedding anniversary minggu depan. Umi kan sibuk, takut tak jumpa Umi. Alah sweetnya anak buah Ustazah. Dia bagi tu bag Habib Jewels, engkau main-main. Wah, abang bagi Umi apa ni? Habib Jewels ni. Kik-kik dia pergelak. Rupa dalam tu ada tudung. Ustazah beria-ria. Bang ingat nak bawa balik Kulim ni, ada Habib Jewels dalam ni. Abang tak pernah beli tahu Habib Jewels. Rupanya paper bag dia.
Tapi kita bahagia, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tak perlu kata, campak tepi aku ingatkan Habib Jual sungguh. Tak ada masalah, bawa lah shopping dekat Maidin, tapi nanti isi tau. Habib Jual ke, apa suka-suka hati hampa lah, apa benda mahal-mahal. Kita buat dia, jangan duk stres sangat tengok orang tu shopping, kita sakit hati. Orang holiday jauh sakit hati. Kita adalah kita. Subhanallah, Hamidah Abdul Wahid. Ini bukan cerita lawak. Serius, anda buatlah. Sahabat-sahabat nak bercuti, buka kemah je kat depan. Buat BBQ. Orang bakar kambing sekilo berapa, kita pergi bakar apa? Belilah pedal ayam, hati ayam, pergi bakar juga. Itu pun BBQ juga tahu namanya. Sekian dimaklumkan. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Mana tadi? Anda diciptakan dengan bakat tertentu untuk melakukan sebuah pekerjaan tertentu pula. Seperti dikatakan, perhatikan diri anda, lalu fahami apa yang anda akan berikan. Perhatikan diri anda, lalu fahami yang akan anda berikan. Ya Allah, di mana kekuatan aku? Ya Allah, di mana kelemahan aku? Sahabat-sahabat, kita fokus pada kekuatan kita. Kat mana yang kita mampu, kita upgrade kelemahan kita setakat mana yang kita mampu. Tapi jangan tak berusaha langsung. Jangan Allah dah jadikan saya macam ni Ustazah, macam mana saya usaha pun saya takkan dapat punya. Tu yang nak kena al-mengongi tu. Okay? Emerson dalam makalah on self-reliance menuliskan akan sampai waktunya nanti ketika ilmu pengetahuan manusia sampai pada sebuah keyakinan bahawa, anda gariskan kalimah ni sahabat-sahabat, cuba garis sikit kalimah ni. Celoteh. Kan Hanisa Syafi'i, saya tak pandai ceramah, saya tak pandai bagi kuliah, saya pandai berceloteh. Kan saya pun ada beg Habib Jual saya. Kan Maimunah, untung jenama itu singgah kat rumah kita. Anda dah pernah dengar cerita ke belum Ustaz? Pada suatu hari saya berforum dengan Ustazah ... di negeri ... jauhlah daripada rumah KL kami ni kan. Lepas tu satu malam penganjur menggandingkan saya dengan Ustazah ... Lepas tu suami saya, sahabat-sahabat Ustazah dah cakap dah, abang kalau dengar ceramah saya, abang jangan duduk depan-depan tau. Saya nak tergelak lah kalau tengok muka abang, tak baik kan. Nak tergelak tengok dia garuk kepala pun. Dah macam nak kelakar, macam nak gelak. Abang jangan tahu, duduk dah balik-balik tiang je. Sekali pada waktu itu, penganjur cari suami Ustazah Zai. Kan selalu Ustaz buat-buat lambat parking kereta, datang kemudian. Sebab dia tahu, takut bini dia nanti kan sudah tak nak bercakap pula dengan. Lepas tu, kali tu, suami Ustazah duduk di sebaris dengan ejek-ejek masjid, duduk depan. Sudah aku nak cakap cerita, tapi kontrol maco jugalah. Maklumlah orang pertama kali dijemput dekat negeri tersebut, sahabat-sahabat. Ustazah tu pun dengan sopan-sopannya duduk sebelah Ustazah. Tiba-tiba balik hotel kan, Ustaz cakap apa? Yang balik ni mesti juga ikut abang. Ikut gimana bang? Abang tak kira dah. Abang nak bawa sayang pergi satu tempat. Lama dah abang nak pergi beli ni. Beli apa? Tak payahlah nak beli-beli semua tu. Kan abang kesian tengok sayang. Kesian apa bang? Tadi kan masa berceramah, abang tengok tangan Ustazah sebelah tu adalah juga bling-bling. Tangan isteri abang tak ada. Kang nanti kan orang kata sian, laki dia tak beli sebentuk cincin pun tak ada. Dah bulat dah mata Ustazah. Tak payah. Saya tak suka. Kan sahabat-sahabat. Rupanya dia nak bawa Ustazah pergi Habib Jewels. Kan sahabat-sahabat. Abang ada banyak duit sangat nak belikan sayang benda-benda semua macam tu. Masa ni bang, ada seorang anak yatim tu hari tu nak sambung belajar bang. Tak cukup duit, pergi bagi hang. Dah tahu dah, itulah awak punya jawapan. Sebab apa muslimat? Dia kata kesian. Orang ceramah tangan naik-naik nampak bling-bling kat tangan. Sayang tak ada pun. Abang boleh mampu nak pergi Habib Jewels. Tak payahlah bang, banyak beg-beg Habib Jewels dekat dalam rumah tu. Marah Habib Jewels hari ni sahabat-sahabat. Sebab jadilah kita, kau nak pakai remeh, nak pakai buat apa sahabat-sahabat dirahmati Allah. Semata-mata sebab orang sebelah pakai, yang pun lepas ni nak pakai. Tak payah. Sahabat-sahabat, jadilah anda. Kita kan akan seronok lah sahabat kalau jadi diri kita. Nur Ali segelak. Serius. Apalah nak beli semata-mata, sian sayang tak ada benda macam tu. Saya dulu pakai tahu sahabat-sahabat. Setelah mula-mula kahwin, rumah saya masuk perampok. Rumah sewa saya masuk perampok. Kan? Anda tahu perompak tu dia masuk ikut sliding door. Adalah beberapa gelang, rantai. Kan sahabat-sahabat, dia boleh susun. Rantai kat sini, gelang kat sini. Lepas tu sebahagiannya hilang. Aku tahu dah. Mana yang emas tulen, mereka bawa lari.
Mana yang emas palsu? Masa tu Zulian. Sahabat-sahabat marah orang jual Zulian. Bukan emas palsu tau, emas tulen depa tu. Tapi dia tahu tak ada nilai kalau dijual. Dia susun elok, agaknya lamanya dia duduk dalam bilik saya tu, sahabat-sahabat. Sahabat kita masa tu buat report polis semua, tapi tak ada guna lah kan. Hanya boleh bagi tahu rumah saya kena pecah. Tapi tengok bang, yang tak tulen dia tinggal bagi kat kita sebab dia tak boleh nak jual. Pandai pula tu. Yang emas 916, sejak daripada itu Allah hijab hati saya untuk memakai barang kemas. Kan? Jadi saya syukur pada Allah lah. Syukur. Sebab kalau tidak mata kita nampak bang, pulut dakak bang nak juga. Kan? Jadi macam 2-3 tahun kahwin macam tu kejadian tu berlaku di rumah sewa. Tak tahu sampai sekarang sahabat-sahabat. Sampai sekarang dah tak suka langsung. Biar sebentuk cincin. Okay, tak suka langsung. Okey, kita nak sebut akan sampai waktunya nanti ketika ilmu pengetahuan manusia sampai pada sebuah keyakinan bahawa kedengkian itu adalah sebuah kebodohan. Kedengkian itu adalah sebuah kebodohan. Anda bijak, pandai macam mana pun, tapi anda ada dengki di hati anda, manusia yang paling bodoh. Sebab apa? Benda tu akan memakan diri anda sendiri. Orang yang anda dengki semakin mendaki. Tapi anda yang bersifat dengki semakin Allahu Akbar. Bukan dihina oleh manusia, tetapi Allah yang menghina anda dengan sifat dengki itu. Rugi sahabat-sahabat dirahmati Allah. Dan bertaklid adalah bunuh diri. Apa taklid ni? Kita tak nak terlibat dengan mengikut secara membabi buta. Minta maaf sebut, dah kenapa kau pakai macam ni? Awak pakai warna pink, kau tak sesuai lah. Kau dah tua-tua pakai warna pink ni. Contoh sahabat-sahabat, sweet je orang pakai warna pink. Sebab hari ni Ustazah Zai pakai warna pink, so aku pun nak pakai warna pink. Kan ada sekarang manusia mentang-mentang lah artis kesukaan dia tu pakai macam ni punya pesen. Sebulan tukar. Ni kenapa pula? Ustazah, saya memang minat lah Ustazah. Yo Korea. Kan dengan dia jadi Korea. Lepas tu Ustazah, saya minat Hindustan lah. Dengan dia jadi Hindustan. Buat pembedahan plastik semua. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, pelik manusia macam ni. Kan anda takkan bahagia. Walaupun alam semesta ini penuh dengan hal-hal yang baik, namun seseorang baru dapat menghasilkan satu biji atom pun setelah menanam dan mengolah tanah yang telah diberikan kepadanya. Kekuatan yang ada dalam dirinya adalah sesuatu yang baru dalam alam ini, dan tidak ada yang tahu seberapa besar kemampuannya sehinggakan dirinya sendiri hingga ia mencoba. Maksud, jadilah manusia yang bermanfaat, yang tahu diri, yang sedar diri. Just do it. Kadang-kadang benda yang kita buat tu, contoh, agak-agak anda dalam musim PKP ni, siapa orang pertama yang mencetuskan buat roti jala macam-macam colour? Cuba anda fikir. Kan kalau kita tengok, ya Allah, dulu masa aku kecil-kecil, aku makan juga roti jala ni. Tapi tak nama roti jala kalau tak kuning, makan dengan kari. Sekarang ni bukan warna kuning saja, 36 warna ada. Siap boleh jadi bunga ros, siap boleh jadi bendera Malaysia. Siapa yang mencetuskan? Anda jadi diri anda. Biar orang buat kuning, aku nak buat macam ni. Akhirnya benda tu jadi viral. Siap ada orang kaya jual roti jala. Sahabat-sahabat, dia istiqamah dengan kejalaannya. Sekian dimaklumkan. Okay? Dia tak peduli. Apalah hang ni buat roti jala kala-kala. Ni dah bukan roti jala lagi dah, ni roti jaring. Biar pergi kat hang lah, aku nak buat juga. Asalkan, salah ke di sisi syariat? Kalau buat roti jala kala-kala, jangan buat ni bid'ah. Nabi tak buat ni roti jala kala-kala ni. Jangan buat ni, Allah marah ni. Kau dah kenapa? Suka hati dia lah nak buat warna apa, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jala jelita namanya. Subhanallah. Ayat At-Taubah 105 bermaksud, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang mukmin akan melihat pekerjaan itu. Makna Allah pesan kepada orang-orang yang tidak munafik. Maksudnya orang munafik malas bekerja. Orang beriman rajin bekerja. Sebab dia tahu, kenapa aku mesti rajin? Padahal gaji tak naik-naik pun, kenapa aku mesti rajin? Allah pandang. Dan orang beriman kelilingnya, Ika, dia tu tak kisahkan dapat allowance ke tidak, dia tetap nak buat kerja tu. Ya Allah, kalau saya memang taklah. Kenapa sahabat? Ada orang rajin, bukan kerja dia pun dia sibuk nak tolong buat. Sebab dia rajin. Orang rajin takkan miskin. Okey, kita habiskan dengan renungan. Renungan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Okey. Betul ke Kak Ayah gaus? Hari ni birthday, tak nampak Kak Ayah daripada tadi. Hari ni banyak membawang Kak Ayah.
Itulah siapa suruh hari-hari muka Kak Ayah, nama Kak Ayah je ada. That's why orang semua dah kenal Kak Ayah. Okay. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita tengok ayat-ayat berikut ini akan memperkuat harapan, meneguhkan tekad. Ada ke sahabat-sahabat dirahmati Allah yang anda tak ada kitab sebab anda memang tak mampu nak beli kitab Latahzan berharga RM45? Kalau ada di kalangan anda yang tak beli, Ustazah tak marah sebab Ustazah cakap beli kitab untuk niat istiqamah nak belajar. Anda dah istiqamah tapi anda memang tak mampu nak beli kitab RM45 tu. Sebab bagi anda, Allah Ustazah, saya nak beli susu anak pun, saya duk bernabung Ustazah. Tak payah ceritalah suami tak nak belikan susu anak tu. RM45 bagi saya berat Ustazah. Suami pula tak boleh harap saya pula kena berhenti kerja. Contoh, tolong PM tepi, Ustazah nak hadiah buku Latahzan kepada anda, hasil infaknya orang ramai, insya-Allah. Sebab apa? Syaratnya anda ceritalah sikit, bukan cerita buruk suami, anak-anak semua, bukan. Tapi cerita sikit kenapa RM45 tu anda memang berat, tapi anda selalu, saya sedih bila Ustazah kata buka muka surat 186. Saya tak ada kitab Ustazah, saya teringin sangat. Ni live Ustazah cakap pada anda. Okey, tolong PM tepi, tim khidmat akan post pada anda. Tapi kalau RM45 tu anda letak-letak je atas, anda tak kisah, campak je duit. Roti canai beli 20, makan 2 keping je. Itu maknanya anda mampu, suka membaziak-baziak, tapi dengar ada kitab free, anda pula nombor 1. Sekian dia maklumkan. Sebab saya pegang amanah nak menginfakkan kepada orang yang tak mampu beli. Tapi yang mampu beli ni pula, kan? Beruh gigi ada 10 biji, pakainya 1 je. Itu orang membaziak. Sekian dia maklumkan. Baik, surah Az-Zumar ayat 5 hingga 3. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ayat ni kita selalu jumpa Allah tak bagi. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Maimunah, sayang Latahzan nak gelangkawi pun nak angkut buku yang berat ni. Subhanallah, anda hebat. Ustazah nak buat trip ke Langkawi, tinggal 4 seat sahaja kosong, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Pun Ustazah akan berlatahzan. Ni cakap je ni, tapi tak tahulah pukul berapa sempat sebab program santapan rohani sangat padat. Latahzan Ustazah tak nak tinggal. Kalau ketika Ustazah buat trip ke Langkawi tu, Ustazah terpaksa buat latahzan pukul 3 pagi. Hampa ngadap je lah yang siaran ulangan kalau hampa tak sanggup nak qiyamul lail dengan Ustazah. Sebab bila Ustazah Zai kata setiap hari, selagi mana bernyawa, insya-Allah saya akan buat setiap hari. Amin. Okey, itu namanya istiqamah. Baik, ayat yang ke 135 surah Ali Imran. Kita baca je terjemahan sahabat-sahabat. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Siapa yang dapat ampunkan dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Sahabat, kalimah idza fa'alu fahishatan aw zalamu. Fahishah perbuatan keji. Zalamu, Allah tak zalim pada kita, tapi kita zalim pada diri kita sendiri bila sengaja kita memilih diri kita terjebak dengan perkara dosa. Allah, kita tahu benda tu dosa tapi kita duk suka buat. Kita tahu benda tu Allah tak redha tapi itu yang kita suka. Inilah benda menzalimi diri sendiri sebab sengaja mencampakkan diri ke lembah kebinasaan, itulah neraka. Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita nak sebut surah An-Nisa ayat 110. Samsina Nurdin tak tahu ya. Kita selalu dah tulis. Cuba tengok minggu lepas punya latahzan Ustazah ada pin kan. Okey. Baik sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah. Fatimah Umar orang Langkawi ke? Kalau orang Langkawi boleh PM tepi, nanti kita boleh dating insya-Allah sahabat-sahabat. Baik, surah An-Nisa ayat 110. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian dia memohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun, Ghafuran,
rahima. Allah, 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 Allah tu baik sangat. Maha pengampun, maha penyayang. Kenapa kita sikit-sikit aku takkan maafkan dia? Maaf boleh ustazah, tapi lupa nahi. Pemain sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ustazah pun adalah sisi-sisi hidup yang macam tu. Dia sakiti kita, sahabat, aku takkan maafkan dia. Cepat-cepat astaghfirullah ya Allah. Engkau datangkan dia kepada aku kerana engkau nak menguji sabar aku tahap mana ya Allah. Kalau setakat aku mati jadi orang Islam biasa-biasa, tak payah ya Allah, aku tak ready lagi nak mati. Tapi kalau engkau matikan aku nanti, biasaan aku dah duduk selevel dengan kekasih-kekasih engkau orang beriman. Siapa orang beriman yang memang sengaja engkau datangkan orang-orang yang menguji kesabaran. Jadi aku memilih untuk memaafkan, kerana memaafkan itu akan engkau curahkan seluruh kasih sayang engkau kepada aku. Subhanallah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Surah Al-Baqarah 186. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku wahai Muhammad, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib, maka jawablah bahawasanya aku adalah dekat, kata Allah. Subhanallah. Ni kita muncul Muhammad Radi. Muhammad Radi selalu PM messenger ustazah. Dia sebut terima kasih lah, tahzan sangat bagus tu pada dia lah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, ustazah bukan orang yang bijak pandai, bukan orang alim, tapi ustazah rasa bahagia dengan la tahzan. Ustazah rasa mampu memujuk diri sendiri dengan la tahzan. Kita tak merajuk hati dengan takdirnya Allah kepada kita. Kita tak kata kenapa aku ya Allah, sebab kita kenal siapa diri kita yang berhak diuji oleh Allah. Sahabat-sahabat, ini penting kita menekuni la tahzan. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Allah yang cakap berdoalah, sebab Allah jamin uji budak watada'i idza da'an. Berdoa je. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Syaratnya memohon kepadaku, sahabat-sahabat dirahmati Allah, maka hendaklah mereka memenuhi segala perintahku. Nak Allah kabulkan, kita tanyalah diri kita, dah sungguh-sungguh ke buat perintahnya Allah? Sebab sahabat-sahabat dirahmati Allah, Allah tu tak ke mana-mana. Allah sentiasa mengasihi kita. Rezeki ada selagi mana kita hidup, ini jaminan Allah. Tapi engkau yang lari ke mana-mana. Nak meminta bukan Allah, nak merayu ratap bukan dengan Allah. Ustazah, untunglah saya ada kabel tu. Syukurlah ustazah. Syukur engkau bukan kepada Allah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita bukan meminta-minta kepada makhluk, tapi kita sungguh-sungguh meminta kepada Allah. Allah bukan tak perhati siapa kita. Bukan Allah perhati kening, mata, hidung, mulut kita. Bukan. Allah perhati hati kita. Macam mana kita melalui kehidupan ini dengan penuh kejujuran. Dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Masya Allah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Baik, kita menuju kepada ayat 62. Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan, dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi? Maka apakah di samping Allah ada Rabb yang lain? Adakah di samping Allah ada Rabb yang lain? Amat sedikitlah kamu mengingatinya. Cuba anda jawab, selain Allah. Bunyi lori sampah lah pula. Dekat Kulim ni ustazah tak tahu lori sampah datang pukul berapa. Kalau kat rumah tu, anda dengar ke bunyi lori sampah? Sorry. Biar dia buat kerja dia. Maka apakah di samping Allah ada Rabb yang lain? Cuba jawab. Ada ke Tuhan lain selain Allah? Tak pernah, tak mungkin ada. Faham? Amat sedikitlah kamu mengingatinya. Kita kata Allah tu ada, tapi sikitnya lah kita mengingat Allah, sahabat-sahabat. Susah baru kita cari Allah. Masa senang kita tak cari Allah pun. Cuba akui kesalahan diri. Surah Ali Imran 173. Iaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul, yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, maka takutlah kepada mereka. Maka perkataan mereka itu menambah keimanan mereka, dan mereka menjawab. Allah, ni ustazah selalu baca di mana-mana. Allahu Rabbi,
Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Orang munafik momokkan mereka dengan macam-macam. Mereka hanya sebut, orang beriman ni hanya sebut hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah tetap tunggal, Hamidah Abdul Wahid. Masya Allah, tabarakallah. Esanya Allah tak boleh disekufukan dengan apa-apa pun. Terakhir surah Al-Mu'min ataupun surah Ghafir. Surah Mu'min ni kalau tak jumpa surah Ghafir lah, 44 hingga 45. Okey, dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat akan hamba-hambanya, maka Allah memelihara dari kejahatan tipu daya mereka. InsyaAllah, sedap tak lagu? Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kalau Ustazah tak baca ayat-ayat tu, maknanya Ustazah berhalangan untuk membaca. Tapi masa panjang, sahabat-sahabat dirahmati Allah, banyak ayat-ayat Quran ni, tapi Ustazah bacakan terjemahannya, insya-Allah. Diampunkan dosa, maafkan kesalahan Ustazah, sahabat. Bukan orang alim yang membahas, tetapi rasa rugi kalau setiap perenggan demi perenggan Ustazah skip. Tak pernah lagi Ustazah skip. Anda menekuni Latahzan sampai kepada bab 97, tak ada satu pun yang terskip. Semuanya termasuk syair-syair itu Ustazah bacakan. Masya Allah, moga Allah redha pada kita setiap satu perkataan. Semuanya ini ada saham di sisi Allah. Lebih-lebih lagi kalau kita faham dan terus beramal. InsyaAllah yang beramal itu siapa? Kita. Together till Jannah. Amin. Ustazah masih berada di Kulim. 11.30 nanti Ustazah bersama dengan ibu pejabat, bukan ibu pejabat, Jaja yang deal tu, kesihatan dekat Hulu Langat. Sepatutnya Ustazah pergi, sepatutnya pagi ni Ustazah ada kuliah di Surau Al-Falahiyah Kampung Pasir. Ustazah minta tangguh, dan Ustazah raikan kuliah-kuliah online saja, okay? Dan dah boleh rentah negeri, dah boleh ke mana-mana. Kerja-kerja Ustazah di luar semuanya akan diteruskan. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, besok Ustazah memilih untuk lepas subuh berlatahzan. Lepas subuh ke 7 pagi berlatahzan. Kemudian pukul 10 pagi Ustazah ada kuliah dengan Masjid Alam Impian online. Lepas tu Ustazah terus nak gerak ke majlis pecah tanah Pondok Al-Fawaz di Jenari, Kedah. Tolong doakan, insya-Allah bila pecah tanah bermula, antaranya yang Ustazah akan bawa bersama-sama adalah ahli-ahli Latahzan. Biar RM1, biar satu bata yang kita beli untuk dipacakkan menjadi rumah-rumah Allah di atas muka bumi, semoga Allah benakan sebuah rumah untuk kita di dalam syurga. Ustazah sayang anda semua kerana Allah. Wallahi sayang kerana Allah. Doakan Ustazah dalam kebaikan, kerana Ustazah sentiasa juga mendoakan anda dalam kebaikan. Okay, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.